现在我们邀请我们马来西亚下一届首相的女儿Nurul Izzah YB Nurul Izzah为大家上台祝福，来有请。还有各位，因为我们在这场仗会打得很辛苦，我们不吃国家的钱，所以说我们需要子弹来打这一场仗。等下我们一些工作人员会拿一个拜拜，麻烦你们少什么讲，总之有多少就帮我们多少，谢谢各位。来，我们邀请我们的 YB Nurul Izzah。Terima kasih Muslim Majlis yang saya hormati, yang berucap tadi, Saudara Azad Ismail. Kami ini yang bertanding sekarang, bukan yang berhormat lagi. Seluruhan pimpinan keadilan Sultan Negeri Terengganu bawah kepimpinan Saudara Azan, pimpinan PAS yang ada, hadirin hadirat yang saya hormati khusus ya, teman-teman penyoman, tajahau. Kalau ada saudara-saudara negeri, saya tak nampak malam ini. Tapi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana penduduk di Kampung Cina, Dun Bandar sudi hadir untuk mendengar ceramah kita. Walaupun parlimen sudah bubar, kita pun masih lagi tak dapat keluar TV3. Selalunya ceramah ini sebelum pilihan raya, rakyat dia patut tengok televisyen. Dia pada tengok bukan sahaja itu Datin Seri Rosmah and her fashion and her hair you kena tengok pimpinan Barisan Nasional UMNO dan juga pimpinan Pakatan Rakyat. Barulah rakyat dapat membuat pilihan. Dan kerana itu anti-anti angka-angka you kena tahu. Ini kerajaan BN yang sekarang ini kerajaan sementara. Ya, kerajaan sementara ini dia bukan sudah kawal, media dia kawal, ya, SPR pun kadang-kadang dia kawal. Jadi duit negara pun dia kawal. Tapi yang lebih penting, dia masa pilihan raya Malaysia. Di Malaysia ini di mana kita sudah merdeka lebih 55 tahun, more than 50 years. Dia hanya mau bagi pimpinan Pakatan Rakyat 10 minit saja nak kempen. 10 minit saya nak bagi tahu, di Burma, di Myanmar itu bawah rejim ketenteraan, Aung San Suu Kyi pun dapat 15 minit. Jadi dari segi Malaysia, kita dalam Pakatan Rakyat kata keputusan you dapat 24 jam satu hari. Bertahun-tahun keluar BN dan UMNO yang berucap semua putusan serangan terhadap Pakatan Rakyat. Maka kita kata kali ini tidak boleh you bagi 10 minit saja. Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia, rakyat di Terengganu mahu debat antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. You tengok debate di mana-mana negara demokrasi, sampai di Kenya pun. Jadi kerana itu, tuan-tuan perempuan, penyoman sekalian, bila kami cakap pilihan raya kali ini, bukan sahaja kita kecewa tengok. Ya, BN kalau dia selesa, dia confident. Kenapa dia tak mau bagi Pakatan Rakyat juga jumpa rakyat? You tengok hari ini, malam ini kena pindah daripada jalan sana pasal MCA mau buat program. Apalah. Ini tak boleh terima lah. Ini pada saya, ini bukan negeri BN yang punya. Ini negeri rakyat yang punya. Jadi kita harus beri kebebasan pilihan untuk semua parti bertanding. Cái này may sấy hả? May sấy hả? Ai thì phải dùng nó mà ôi nè thì bức sấy thì không có. Chắc cả em sẽ phải làm cái hậu giúp. Okay, you see, cannot even criticize MCA. Okey, jadi saya mau sebut kerana itu ya. Malam ini bila penduduk yang sekitar daripada Kampung Cina,
hadir untuk ceramah. Saya mahu tahu, malam ini malam yang begitu bersejarah. Malam ini bagi kami dalam keadilan. Ya, saya dan beberapa kawan-kawan ramai di sini. Ini merupakan malam yang menandakan 14 tahun sejak Parti Keadilan wujud di Malaysia. 14 years. Kita mula dengan 1968, reformasi dimulakan. Tahun 1969, kita masuk gelanggang politik. Ia bukan mudah tau. Henan, very difficult. Orang kata senang kat Malaysia, tak ada siapa nak berjuang dalam parti politik pembangkang. Kerana itu Dr. Mahathir dia tak fikir. Siapa yang mau berani? Tahun 86 terus masuk Ops Lalang. Orang berani lawan, berani cakap BN korup, BN zalim, masuk dalam penjara. Itu yang dilakukan bawah BN. Jadi hari ini bila 2008 kita menang, ya, kita amat hargai begitu bersejarah, ya, perjuangan untuk menuntut keadilan. Jadi tuan-tuan perempuan, saya mau sebut hari ini bila kita sampai ke pilihan raya yang ke-13, inilah saat yang paling bersejarah kerana dalam sejarah Malaysia kita tidak pernah ada 5 tahun selang sebelum pilihan raya. Kali pertama hanya 1969, 5 tahun 3 bulan. After that, BN confirm dia menang dalam 4 tahun. Dalam kurang 5 tahun, dia terus bubar parlimen. Kali ini, Dato' Seri Najib dia pun tahu. Dia berhadapan dengan arus perubahan. Rakyat mau tukar, kenapa? Kerana kerajaan BN sudah perintah Malaysia lebih 50 tahun, tapi dia tak pandai jaga duit negara. Dia guna duit negara macam duit bapak dia punya. Dia guna duit rakyat ini dengan tanpa rasa tanggungjawab. Kadang-kadang saya nampak inilah kerajaan BN yang hutu. Ya. Saya sebut kerana you tengok, hutang sudah 15 tahun. Hutang every year. Okey? Kalau di Terengganu, ya memang Terengganu negeri kaya, tapi nombor 2 paling miskin di Malaysia. You patut malu dengan Kelantan. Kelantan duit minyak langsung 1 sen tak dapat. Kelantan duit minyak, orang Kelantan kerana dia pilih pembangkang, dia pilih PAS, dia pilih Pakatan Rakyat, maka kerajaan BN kata, okey, kita tak bagi you wang royalty. Sekarang sudah hampir, ya, 800 juta setahun kali berapa tahun dia nafikan kepada Kelantan. Jadi saya mau cakap, ini ya bukan saja hutu, tapi itu hati ya, hati tak baik. You see, kadang-kadang saya pun tak sokong MCA, saya pun tak sokong UMNO, saya pun tak sokong MIC. Tapi adakah ini bermakna saya zalim dia, saya masuk penjara, saya tuduh dia bukan-bukan, saya hina dia? No. Kerana hak masing-masing, you kena hormat. Inilah perlembagaan, inilah sistem demokrasi di Malaysia. Tapi bila you bagi ini pemimpin kawal sudah lebih 50 tahun, yang dia pandai ialah dia bagi you sikit duit BRIM. Dia bagi pun bila dah lebih 50 tahun, bila Pakatan Rakyat lebih kuat, baru nak terfikir bagi BRIM. Ini rakyat dapat RM500, suami menteri dapat 250 juta. Beli cincin. Ya, dia tak ada undang-undang. Kalau menteri, okey, suami dapat. Kalau menteri, okey, anak dapat. Kalau menteri, sekeluarga dapat. You tahu, Datuk Seri Shahrizad, saya mau cakap, dia jadi ahli parlimen 3 penggal. You can tanya reporters ya, 3 penggal di Lembah Pantai sebelum saya menang. 3 penggal itu you bayangkan, dah kalah. Kemudian because BN
so powerful. Masih lagi jadi senator, jadi menteri. Kemudian anak-anak dapat projek, berapa gaji? Ada mau cakap pasal nepotisme. Saya mau ajar apa itu maksud nepotisme. Nepotisme itu bukan bila ayah kita dalam penjara, kita bangun, kita lawan untuk rakyat dan untuk keadilan. Nepotisme itu bila kita jadi menteri, kita boleh ambil projek rakyat yang khusus untuk rakyat miskin, ambil bagi pada suami dan anak. Itu nepotisme. Kalau mau cakap, oh dia tak terlibat dalam keputusan, saya mau cakap, kalau Pakatan Rakyat diberikan peluang, bila kita bergelar menteri, sama ada peringkat pusat, sama ada peringkat negeri, kita pastikan anak-anak dan isteri ataupun suami tidak boleh terima duit projek kerajaan. Setuju atau tidak? Setuju. Ini yang kita cakap pasal reformasi. Kerana itu, bila kita cakap satu perubahan, you tukar. Bila jadi wakil rakyat, apa maksud? You ni wakil rakyat. You jaga amanah rakyat. You bercakap untuk lawan di parlimen kalau ada tipu-tipu. Kalau ada orang curi duit. Kalau ada kerajaan, tipu rakyat. Kerana itu di Selangor, seperti di Pulau Pinang, you tengok. Kita menang 2008, apa kita buat? Nanti kita selamatkan duit you tahu. Dekat Selangor, kalau dulu, ini Pakatan pandai saja janji. Pandai saja janji. Saya mau cakap, Pakatan Rakyat bukan saja janji. Masa kita menang Selangor, kita ada 400 juta ringgit simpanan. 5 tahun, kita bagi bantuan untuk rakyat. Wang harat kematian 2,500. Kita bagi anak lahir saja pun dapat duit. Tapi akhirnya simpanan kerajaan negeri Selangor berapa? 2.6 bilion ringgit. Pandai ke tidak? Lagi pandai pada BN lah. Bukan saya kata, you know, Han Song Ming. Tidak. Saya mau cakap jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Jadi kali ini, apa lagi mau tunggu? Kita sudah buktikan di negeri-negeri Pakatan Rakyat. Yang kita minta, you jangan percayalah tipu helah semua. Ini tak cukup dengan fitnah, sekarang video seks semua ada mau keluar. Kata gila lah. Cisin. Ya. Ini orang mau cakap pasal ekonomi, orang mau cakap macam mana mau selamatkan duit rakyat, orang mau cakap macam mana mau pastikan kita punya negara ini berjaya, pendidikan anak-anak itu baik. You mau cakap pasal ini. Ini politik lucah. Crazy people. Jadi saya nak bagi tahu, saya pun kalau bercakap tentang isu pendidikan, ini dalam Pakatan Rakyat kita kata komitmen kita, ya, orang dengar tentang PTPTN. PTPTN mau bagi percuma. You tahu kenapa nak bagi percuma? I bagi tahu you. Selama ini projek hutang orang macam Tajuddin Ramli, orang macam Halim Saad dia maafkan. Okey? Kali ini kita kata, you tengok status PTPTN, pendidikan tinggi. Berapa hutang dia? Sudah diberikan pinjaman 30 bilion ringgit tahu. Berapa kadar kutipan bawah BN sejak 1997? Hanya 2 bilion. Jadi kalau kita tidak selamatkan sekarang, akan jadi satu kes bankrupt masa depan. Jadi bila kita lihat contoh negara lain, sama macam Amerika Syarikat. Saya mau cerita pasal orang Cina di sini, you tahu, you boleh fikir. Okey? Di Amerika Syarikat, mereka sudah perkenalkan undang-undang untuk maafkan hutang pendidikan. Kerana bila hutang tu jadi besar, ya, kerajaan tak pandai menjaga, nanti negara akan terbeban. Jadi sekarang ini kita kata, kita selamatkan, kita pastikan apapun pendidikan itu yang terutama. Dan kita bukan kata, ya, di Malaysia ini pada saya apa itu lighting Christmas tree itu, apa tu? Ya, buat dekat sini projek-projek yang besar. Yang kita harus fikir, you must safeguard, protect your heritage. Saya pergi Madam B punya kedai, you tengok macam mana pintu lama, ya, sejarah.
di kedai tersebut dijaga. Tradisi kita, warisan kita, ini yang kita harus jaga. Ini sampai pasar payang pun nak pergi robohkan, kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Apakah rasional bahawa BN ini? You see, you buat stadium tak reti buat stadium, okeylah. Ini pasal yang jadi sejarah orang kenal di Terengganu. Saya ni orang Matampau, orang KL lah juga. Orang KL lahir kat Hospital Universiti, kampung di Tok Kun. Saya yang tak tahu Terengganu sangat pun tahu pasal pasar payang. Dan itu yang you mau robohkan. Ini huli-hutu punya government ni tak mau fikir. You see, that's why. Terima kasih. Hidup keadilan, okey. Kerana itu kita kata, yang kita minta sekarang apa dia? You see, pendidikan. You nak buat, nak belanja duit, the money must be for education. Saya nak bagi tahu, saya dulu, saya pelajar sekolah kebangsaan. Ayah saya betul timbalan Perdana Menteri, dia hantar sekolah kebangsaan because dia kata, ini mau satu negara itu berjaya, you must make sure sekolah kerajaan bina must be the best school, supaya orang miskin, orang kaya pergi dapat peluang pekerjaan yang baik. Ini sekarang bawah BN, bukan saja universiti kita top 400, ya, tak tersenarai pun dalam universiti-universiti di rantau Asia, bukan universiti yang terbaik. Sekolah kerajaan kita pun, you kena ingat, kita punya budak tingkatan 2 sekarang sama dengan tahap budak-budak yang 4 tahun ke belakang di Korea Selatan, di Taiwan. Jadi saya mau bagi tahu, pendidikan very important. You kena pastikan kita perbaiki pendidikan. Saya takut kalau biar pada BN, lah dia tak mahu semua orang pandai. Dia bertipu lagi duit, lagi senang mah. Betul. Jadi kita kena pastikan kali ini bila kita reformasi, bila kita menang peringkat pusat, kita mahu bagi bantuan bukan sekolah kebangsaan saja. Kita bagi bantuan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama rakyat. Nak bagi tahu, ini yang kita buat untuk menghidupkan itu perkataan woman don't share each other. Kita semua satu keluarga. Jadi saya minta sangat-sangat, khusus masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa di Dun Bandar, you kena tolong menangkan calon kita, Saudara Azan, calon-calon kita semua yang bertanding, kerana pilihan raya kali ini kita mahu pastikan satu penggal ini kita dapat lakukan perubahan sebelum Malaysia itu bankrupt. Saya mudah, saya bernampak UMNO dan BN itu macam lanun politik dan lanun ekonomi. Dah bagi 5 dekad bertahun-tahun peluang. This time it is a chance for Pakatan Rakyat, insya-Allah. You tak suka kami tak apa. Yang saya mau minta, mau bagi tahu, jangan tunggu sampai pilihan raya yang ke-14. Pasal pilihan raya ke-14, saya tak tahu duit ada ke tidak. Saya tak mahu tunggu masa tu. Because you nak ubah negara ini, you kena ubah sekarang. Nak tunggu lama-lama nanti dicuri orang. Itu lagu Melayu lah, lagu Melayu. Jadi saya minta sangat-sangat, yang kita nak juga di negeri Terengganu, kenapa kita perlu menang peringkat negeri? Saya cakap kenapa. You see, you tengok Kelantan, kita ada banyak perancangan. Di Terengganu juga ini pengeluar petroleum. Jadi rancangan kita untuk membangunkan industri petroleum di negeri Terengganu sendiri. You see, kita ada memikirkan jangka masa panjang. Dan kita tahu bahawa Barisan Nasional ini dia terlalu dengki. For me, apapun, you nak cakap apapun, you boleh bagi message. Ini khusus untuk ahli-ahli UMNO, ahli BN. Kita dalam Pakatan Rakyat, kita tak dendam pada orang BN. Kita tak setuju pimpinan atasan itu rasuah. Kita benci bila mereka salah guna kuasa. Tapi kita tak benci semua ahli BN. Pada saya dekat Selangor ke, Kelantan ke, Pulau Pinang, Kedah, kalau ahli UMNO pun kita bantu. Kerana kerajaan itu harus pertahankan semua rakyat, tidak kira you parti mana. Jadi ini perubahan yang kita inginkan.
Cukuplah dengan budaya benci-membenci, politik ganas. You tahu, saya pergi ke Pahang. Saya pergi ke Pahang, kawasan Felda. Tengah pergi ceramah, orang baling macam-macam. Kemudian ada orang nak pukul saya. Kata apa ni? Lagi satu orang cisin. Seorang lagi. Cisin. For me, you know, you tak suka tak apa, you jangan dengar. You balik rumah tengok TV tidur. Tapi jangan kacau orang lain nak datang dengar. Orang lain yang sokong. Ini negara demokrasi. Dan hari ini juga saya mau bagi tahu kenapa setiap seorang daripada kita kena keluar untuk undi. Why? Kerana saya sendiri telah jumpa 5,000 pengundi hantu di lembah pantai. Ini kawasan saya. 5,000 pengundi yang alamat tak penuh. Ada juga orang mati dalam daftar pemilih. Ada juga pengundi yang alamat dia tempat lain, mengundi di lembah pantai. Saya saman Suruhanjaya pilihan raya. Saya saman hari ini. Mereka guna Section 9A untuk buang saman saya. Okey? Saya nak bagi tahu, anti angka, you tahu tak apa Section 9A? Pada awal tahun 2000 ada pilihan raya di Likas di Sabah. Nah, pilihan raya di situ mereka jumpa bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, tapi 4,000 lebih warga negara asing mengundi dalam pilihan raya. Kemudian mereka bawa di mahkamah. Mahkamah putuskan pilihan raya Likas null and void. Tak boleh kita guna kerana ada warga negara asing yang mengundi. Bila dah kalah pilihan raya diadakan semula, kerajaan BN yang besar majoriti perkenalkan Section 9A dalam Undang-Undang Pilihan Raya. Section 9A membuktikan, menyebabkan you tak boleh challenge, you tak boleh cabar mana-mana daftar pemilih di mahkamah kalaupun dah bukti bahawa ada warga asing yang mengundi dalam daftar pemilih. Ini bahaya. You give too much power to BN. This is what you get. You bayangkan sekarang ini. Bayangkan kalau 42,000 warga di Sabah, orang suluk, semua ahli UMNO. Ya, orang tak bagi tahu semua ini. Tak keluar dalam berita. Yang keluar berita ini, muka orang jahat, pengkhianat, hina anggota keselamatan. Kita nak bagi tahu clearly. Kali ini saya minta ubah supaya menteri yang tak reti buat kerja macam Datuk Seri Hishamuddin Hussein On. Ini menteri dalam negeri tak tahu buat kerja, tidak profesional, tidak kredibel, tapi dia salahkan pembangkang kerana menghina anggota tentera dan polis. Saya mau cakap kita committed. Kita sayang dan kita perjuangkan setiap perwira kita yang berjuang di negeri Sabah dan seluruh Malaysia. Tapi kalau menteri sebegini tak mampu nak jamin keselamatan, bila kita lapor Pakatan Rakyat kena serang, Pakatan Rakyat kena serang dengan ahli perkasa, Pakatan Rakyat kena serang dengan ahli UMNO, apa Datuk Seri Hishamuddin kata? Itu biasalah. Menjelang pilihan raya lagi banyak politik keganasan berlaku. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya minta kuasa. Bila kita dapat kuasa yang kita minta, kalau menteri tak reti buat kerja, kalau menteri curi lembu, kalau menteri rasuah, saya minta peluang untuk kita. Bukan sahaja menuntutkan jawatan mereka, tapi masukkan mereka dalam penjara selepas didakwa di mahkamah. Jadi sistem ini yang kita mahukan pada semua yang hadir. Saya minta sangat-sangat di negeri Terengganu, you kena work hard. Kerana apapun majoriti kita kena besar. Kalau tak besar, dapatlah orang lain yang menang, khusus dengan daftar pemilih yang sedia ada. Jadi mesej akhir untuk kawan-kawan, woman icilai kaika, dan harap-harap dengan perubahan ini dapatlah kita bina, bantu rakyat, beri balik duit pada rakyat,
dan bina Malaysia dengan sistem pendidikan yang lebih baik, dengan yang lebih selamat, kerana keutamaan anggota polis jangan dipolitikkan. Kita mahu semua profesional, tugasan, gaji, allowance dan kebajikan mereka terjaga. Baik, tuan-tuan dan puan, setakat itu daripada saya pun akan berceramah di tempat lain. Tolong kami, ya, kami hanya minta satu peluang. You know, you tak suka kami, you boleh pilih balik perontak yang dulu. Tak ada masalah. Tapi penggal ini satu penggal pelajar ke-13 yang paling dekat buat kita. Saya minta sangat-sangat ayah kita berubah dan mengundi untuk Pakatan Rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.